Baik, soalan, bagaimanakah hendak menentukan kita ni bermukim atau bermastautin? Ada yang cakap bermukim tu dikira jika kita niat tinggal di situ sampai mati. Bermukim, itu yang saya cerita tadi. Tiga ni tuan-tuan kena beza. Dalam mazhab Syafi'i ni, dalam mazhab Syafi'i. Nombor satu, musafir. Musafir ni makna dia berjalan lah. Nombor dia bermukim. Bermukim ni makna dia apa? Bermukim maknanya diam di satu tempat atau menetap di satu tempat untuk jangka masa tertentu, bukan dengan niat nak duduk selama-lamanya. Kalau niat nak duduk selama-lamanya, kita panggil bermastautin. Maka jawapan saya tuan-tuan sekalian, bermukim bukannya nak duduk kat situ sampai mati. Bermukim ialah duduk di situ untuk tempoh yang tertentu dan bukan selama-lamanya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Baik, saya jawab dalam mazhab Syafi'i. Baik. Yang kedua, jika bermusafir dengan niat untuk menziarahi saudara, tetapi dalam masa yang sama diselangi aktiviti yang tidak berfaedah, contohnya pergi pusat hiburan, masih bolehkah jamak qasarkan solat? Yang ni kita dah bincang dalam kuliah kita yang lalu, iaitu hukum mengqasarkan solat atau jamak solat dalam keadaan musafir tadi dengan tujuan maksiat, kan? Musafir dengan tujuan maksiat ni dia kena beza. Satu, musafir tujuan maksiat. Nombor dua ialah bermusafir tujuan dia baik tapi diiringi dengan maksiat. Contoh macam mana? Contoh, kita datang daripada Penang nak pergi ke Kuala Lumpur pasal apa? Nak pergi kerja. Kerja kita dekat Kuala Lumpur. Tiap-tiap hujung minggu balik ke Penang sebab keluarga kita ada kat Penang. Maka kita pun naik bas di Sungai Nibong nak pergi ke Kuala Lumpur. Musafir kita tadi maksiat ke tidak? Bukan maksiat, kan? Bukan maksiat. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba bas ekspres tu pergi buka cerita tak elok, kan? Dulu-dulu selalu duk berlaku. Dulu-dulu kan. Sekarang ni saya rasa tak ada dah kot. Wallahu a'lam, saya tak tahulah. Tapi dulu-dulu masa zaman saya student tahun 90-an, banyak sangat komplain daripada pelajar yang bagi tahu driver bas ni sengaja pasang cerita tak elok. Bukan tak elok sikit-sikit, tak elok teruk-teruk. Punya tak tahulah apa pasal apa driver bas buat kerja lagu tu. Mungkin dia tengok ramai budak perempuan dan sebagainya, kita tak tahu. Baik. Adakah musafir kita tadi dikira sebagai tidak boleh menunaikan solat qasar ataupun jamak hanya disebabkan oleh maksiat dalam perjalanan? Bukan tujuan perjalanan, dalam perjalanan. Ataupun satu orang tu dia minum minuman keras dalam perjalanan. Ataupun dia sempat pergi beli nombor ekor dalam perjalanan. Dan lagi sambil dia tunggu bas nak bertolak tu, dia pergi cari sekejap, dia pergi beli sekejap. Adakah itu dibolehkan? Jawapan dia tuan-tuan sekalian, yang tu dia tidak dikira dalam sebagai tujuan bermusafir. Sebab tu yang tu setiap orang dia akan buat maksiat, kan? Maka dia boleh untuk mengqasarkan solat. Tetapi kalau musafir dia tujuan maksiat, apa dia? Iaitu dia nak pergi merompak dekat Kuala Lumpur. Nak pergi merompak, semayang juga. Kita tak tahulah kan. Katalah dia semayang juga. Lepas tu dia nak qasar semayang. Nak pergi Kuala Lumpur, dia nak merompak. Yang kita mengaji dalam kuliah kita yang lalu, para ulama berbeza pendapat, dan pendapat yang kita tarjih dalam kuliah yang lalu ialah tidak dibenarkan. Syarak tak bagi kemudahan kepada orang yang bermusafir dengan niat maksiat. Sebab apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong ni, kemudahan yang kita bagi dan sebagainya ini untuk perkara kebajikan dan juga takwa, bukannya dalam perkara dosa dan juga perbalahan. Yang ketiga, bolehkah menjamakkan solat ketika sampai di rumah setelah bermusafir? Sebab ada orang cakap kalau dah sampai rumah tak boleh qasar tapi boleh jamak. Baik. Sampai rumah ni rumah mana? Dia bergantung rumah mana. Kalau rumah yang kita memang duduk di situ,
Kan? Rumah yang kita duduk di situ, bila kita sampai rumah kita je, ataupun kita sampai qaryah kita, maka tidak lagi dibenarkan untuk dia solat qasar. Ni qasar dulu ni. Tak dibenarkan dia solat qasar. Sebab apa? Qasar ni kaitan dia ialah dengan bermusafir. Tapi kalau rumah yang kita sampai tadi, yang kita cerita tadi, rumah siapa dia? Rumah anak kita. Rumah kita ke? Bukan rumah kita, rumah anak kita. Anak duduk dengan menantu kita. Bukan rumah kita. Maka bila kita nak pergi ke rumah anak menantu kita, kalau kita pergi niat nak duduk sekejap, maka kita boleh qasar semayang walaupun kita dah sampai rumah tersebut. Sebab apa? Sebab itu bukan rumah kita. Ataupun macam saya, tuan-tuan, saya balik ke rumah mak ayah saya. Kan? Itu bukan rumah saya dah. Rumah saya di Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz lepas ni nak duduk kat mana? Saya kata saya tak tahu. Kan? Tak tahu. Tapi bila tak tahu tu dalam hati saya, setakat ni duduk kat Penang, nak duduk mana? Kan? Tapi saya asal daripada Kelantan. Kalau saya balik ke rumah mak saya contohnya, adakah saya boleh qasar semayang? Saya boleh qasar semayang sebab itu bukan rumah saya. Walaupun ada juga pandangan sebahagian ulama yang kata bahawa rumah mak dengan ayah ni dikira sebagai rumah kita juga. Itu wallahu alam, itu perbezaan pendapat. Tetapi pendapat yang dipilih ialah rumah mak dengan ayah masih dikira tidak dikira sebagai rumah kita. Jamak dia lain. Jamak ni tuan-tuan, rumah kita pun, kalau rumah kita pun, tapi kalau ada keperluan, tuan-tuan kena faham. Jamak dia berbeza dengan qasar. Jamak kalau ada keperluan, maka boleh kita jamak. Cuma Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa dia, dalam fatwa Eropah, tuan-tuan sekalian, dia tidak menggalakkan kita ambil mudah dengan sembahyang jamak. Maknanya kalau boleh sembahyang tamam. Kalau boleh sembahyang tamam, tak boleh helak. Kalau kita nak sembahyang tamam jadi susah sangat, barulah boleh kita jamak sembahyang. Contohnya apa dia? Kat Malaysia ni, masalahnya saya nak bagi contoh payah sebab Malaysia ni negara aman damai. Kan? Cuaca pun cuaca tidak ekstrim. Tapi kalau contoh luar negara, banyak contoh luar negara. Tapi katalah di Malaysia ni, katalah tuan-tuan duduk di Pulau Pinang, yang mana tuan-tuan ni ada, kita nak kata apa? Katalah ada apa? Katalah berlaku kesibukan yang pelik. Kan? Kalau sibuk sikit-sikit dia tak kira. Kan? Katalah benda tu nak kena buat, orang telefon apa semua kan. Menyebabkan benda tu penting. Ataupun kita kata macam doktor contoh. Kan doktor? Contoh macam doktor. Dia saat lagi dia kena pergi cek pesakit, ada operation dan sebagainya. Kan? Boleh tak dia sembahyang jamak di rumah dia? Boleh tak? Sembahyang jamak di rumah, bukan qasar, jamak. Boleh tak jamak kat rumah? Walaupun hospital tempat dia bertugas tu sebelah je rumah dia. Boleh tak? Boleh. Pasal apa tuan-tuan? Takkan masa dia operate kawan tu, Sat lah aku nak sembahyang Sat. Tinggal. Kau tengah-ngah. Dadah duduk tengah-ngah macam ni, duduk tinggal. Tak. Dia jamak sembahyang. Sebab kadang-kadang pembedahan mengambil masa 4-5 jam dan sebagainya. Maka itu contoh tuan-tuan sekalian, boleh jamak. Kalau tuan-tuan tanya saya, boleh tak Ustaz bagi tahu sibuk yang macam mana ataupun keperluan yang macam mana, hajat yang macam mana yang boleh dikira sebagai boleh jamak? Yang tu tuan-tuan fikir sendiri. Fikir macam mana? Fikir macam ni. Selagi tuan-tuan boleh sembahyang tamam. Selagi boleh tamam. Tapi kalau tuan-tuan rasa payah nak tamam ni, nak buat 4 rakaat payah, maka pada masa itu selagi tuan-tuan boleh sembahyang pada waktu. Tapi tiba-tiba tuan-tuan tengok, oh ni tak boleh ni. Anak perempuan duk tunggu, nanti dia tunggu seorang-seorang, bahaya dekat dia. Dan kita agak bila kita nak pergi tu akan menyebabkan berlaku kesusahan nak sembahyang dan sebagainya, maka pada masa tu boleh kita jamak sembahyang. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Ya. Ni soalan ni saya rasa saya dah ulas dari tu. Dalam traffic jam, macam mana? Traffic jam. Tuan-tuan duduk di Paya Terubung. Kerja belah Seberang Jaya. Bila kerja di belah Seberang Jaya, tuan-tuan katalah tuan-tuan keluar daripada pejabat nak balik ke rumah, asar belum masuk.
Hari tu kita dah bincang dah. Asar belum masuk. Tapi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah ada pengalaman dah. Keluar pukul berapa, mesti jam. Kan? Ini kita kira kelaziman. Dah kita hari-hari. Keluar pukul berapa, mesti jam. Tak? Mesti jam. Sekarang ni, tuan-tuan dah tahu. Bila jam, tuan-tuan nak semayang dalam kereta ke, nak semayang jamak kat rumah. Dah jam, tengok maghrib lagi 15 minit. Tuan-tuan dah tahu memang tak sempat dah nak semayang asar. Kecuali semayang dalam kereta. Tuan-tuan nak semayang kat macam mana? Nak semayang macam mana? Nak ambil air semayang? Nak ambil air semayang kat mana? Ambil daripada daripada kereta. Yang tu panas. Yang tu panas. Nak ambil macam mana tu? Yang tu tak boleh. Nak ambil kat mana? Nak ambil daripada air laut. Air laut memang banyak lah kat bawah. Tapi takkan nak terjun. Tak ada air kan? Bila tak ada air, tuan-tuan nak bertayamum. Bertayamum boleh. Pasal apa? Sebab cushion kereta dah 5 bulan tak vacuum. Sekali tepuk, keluar kan? Boleh berdasarkan pendapat Imam Bukhari. Kan? Tapi dalam pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Jumhur, dia kata tak boleh. Dia kata mesti debu tanah. Dan sebagai pendapat kata kalau pasir pun tak boleh. Itu terpulang kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pegang kepada pendapat yang macam mana. Baik, sekarang ni, bila keadaan macam tu, yang mana yang lebih baik untuk tuan-tuan? Semayang dalam kereta, dalam keadaan tuan-tuan bertayamum pakai cushion, habuk cushion kereta. Lepas tu pula kiblat, baru nak belajar, tak tahu kiblat kat mana, contohnya lah. Ataupun kiblat main agak-agak tengok matahari jatuh kat mana. Kan? Dalam keadaan sembahyang pun tak boleh nak pastikan kiblat dada kita menghadap kiblat sepanjang kita sembahyang, ataupun kita plan awal-awal, kita dah tahu biasanya akan jam, kita sembahyang elok-elok dekat pejabat, kita jamak terus di pejabat. Yang mana tuan-tuan nak ambil? Jamak. Kita jamak sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab hadis Ibnu Abbas mengatakan bahawa benda tu asalkan ada keperluan. Untuk tidak ada hajat. Untuk bagi kemudahan kepada umat. Maka para ulama dah bincang, tak semestinya benda tu, benda mesti hujan baru boleh jamak, ataupun berlaku benda-benda yang sebagaimana di negara lain. Tak semestinya macam tu.